Qala, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Kitab maknanya perbahasan. Yang pertama bernama Penawar Bagi Hati ini nak membahaskan tentang tujuh anggota. Maksudnya tujuh anggota ini sebagai sumber untuk kita mendapatkan pahala. Tujuh anggota ini sebagai sumber saluran untuk kita dapatkan pahala. Sekiranya disalahgunakan tujuh anggota ini, maka dia menjadi asbab kepada bala. Situ kita faham. Baik. Jadi maknanya pahala ni nak dapat boleh masuk melalui saluran ini. Pilihlah mana-mana saluran, satu daripada tujuh ni dia boleh masuk. Tapi kalau sekiranya kita buat salah, maka bukan pahala yang masuk, tapi bala yang masuk. Situ. Baik. Kata dia, ada padanya tujuh fasal. Setiap satu fasal membahaskan satu anggota tubuh. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Ini yang paling besar. Baik. Ketahui olehmu, mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan mata. Kalau kita berhenti di sini, kita dah faham. Nah, maksudnya aset pertama yang Tuk Guru ni beritahu yang bernilai tentang berapa harga memang ada di batang tubuh kita, yang mana tidak ada seorang pun boleh buat benda. Baik dia doktor pakar mata apa, pakar benda apa, dia tak boleh reka satu benda yang boleh melihat macam mana Allah Ta'ala bagi free kepada kita. Allah Ta'ala bagi free ya. Jadi ini dia panggil Allah yang menciptakan sebaik-baik. Walaupun mata, kita nak ambil mata lembu kabuh di kita, mata ikan kabuh, tak boleh. Pasal apa? Pasal kalau ambil mata lembu di kita jadi ke mana? Yang nak pula sakit tengok rumput, puasa nak makan. Tengok nasi tak terlewat penuh. Tak ada pasal-pasal satu masalah. Jadi nak cerita yang datang, ini satu anugerah daripada Allah. Dapat free ya. Nampak? Tu. Bagi engkau kerana beberapa faedah. Faedah ni sesuatu yang mendatangkan manfaat. Dikatakan faedah. Manfaat sesuatu yang mendatangkan faedah. Jadi orang panggil taraduf. Bila sebut kata faedah, benda tu bagi kepada kita manfaat. Kalau sebut kata manfaat, benda tu berikan kepada kita faedah. Sebab itulah di antara hadis Nabi itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indahnya agama seseorang itu bila mana dia boleh meninggalkan benda-benda yang tak mendatangkan faedah dalam kehidupannya. Maknanya dia renung fikir benda apa nak buat, mesti hala ambil keuntung. Jadi untung kita manusia ni di mana? Di akhirat. Kita tengok, kita nak untung. Kita dengar, kita nak untung. Kita cakap pun nak untung. Jadi hala untung memang kita nak sangat-sangat. Situ tempat itu. Baik. Kata dia, faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Faedah bangsa akhirat maknanya bila kita tengok, iman kita itu semakin bertambah. Sebab itulah bila sebut kata tengok bangsa akhirat ni, dia mesti tengok dengan tafakkur wa tadabbur. Nampak? Kita tengok dan kita berfikir, kita tengok dan kita merenung-renung, dia panggil nazrah. Kalau setakat tengok itu tak ada rasa apa, tak ada benda itu. Baik. Dan bangsa dunia maknanya nak tahassunkan kehidupan.
nak bagi elok kehidupan dunia ni, dah baik tengok dalam perniagaan ke perusahaan. Tetapi kata ahlillah, walau dunia tu dunia, hakikatnya kalau kita guna ke akhirat, walaupun nampak zahir dunia, sebenarnya itulah akhirat. Sebab apa? Kenapa? Dana iaitu gunungan ni makna dekat. Jadi kita ni nak pergi jauh. Bila kita buat benda tiba-tiba tersekat dekat ni, maka itu kita kata. Maka sebab itulah bila kita tengok, dah kita nak renung dengan mata. Bila kita tengok, walaupun tengok perniagaan, tengok perusahaan, tengok pekerjaan, tapi dah kita nak jadikan dia sebagai akhirat, maka ketika itu dia akan jadi akhirat. Maksud apa? Kita tengok mendatangkan pahala. Tengok mendatangkan pahala. Sebagai contoh, kita tengok muka kedua ibu bapa kita. Kalau kita tu anak, tengok muka cik guru kita. Kalau kita tu murid, tengok muka suami kita. Kalau kita tu isteri. Ini dia panggil semua benda. Tak kena duk muatib, tak kena duk pakai tanah wudu, tak kena duk tayammum, semua boleh pahala. Tapi tengok dengan tadabbur dan tafakkur. Kalau tengok itu tak ada rasa apa, itu tak jadi dia lagi. Nampak? Baik. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Maksud ni kena tahu baik, memandang, yakni memandang serta berfikir dan merenung. Kalau tengok saja bukan cakap kita. Naik matahari, datang lain pun tengok juga. Kalau tempat ada lembu kebau tengok. Tempat ada haiwan pun tengok. Tengok ada orang pun tengok. Tapi sama. Bezanya bila mana kita melihat, kita melihat Allah. Macam mana sebiji bola api yang begitu hebat boleh menerangi satu dunia. Sebab tu kita tengok cahaya matahari, walaupun buat cahaya dan cerah macam tu, dia tak sama. Macam mana waktu pagi rasa macam ni, tengah hari sikit rasa macam ni, bila pergi petang sikit rasa macam ni. Kenapa cahaya dia tumbuh-tumbuhan perlukan? Terus sains kata, tumbuh-tumbuhan ni dia ada bahan hijau di daun dia. Dia panggil klorofil. Maka bahan hijau ni akan gunakan cahaya matahari untuk proses pembakaran makanan. Dia serak naik proses semua. Dia hantar ke pokok, dia hantar ke kulit, hantar ke akar, hantar ke batang, hantar ke ranting. Semua ni, cuba kita tengok macam mana dia pokok bila kita minum air kelapa, minum air nyum. Macam mana saluran pahit naik ke atas penuh tak? Macam mana Allah Ta'ala. Semua ni memerlukan at-tadabbur wa tafakkur. Sebab tu datang nas, tafakkaru sa'ah khairun min alfi raka'ah. Apabila kita renung, kita berfikir sesaat dengan ciptaan Allah yang nak menambahkan keyakinan kita kepada Allah, lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat sampai tak ketemu hujah itu. Maka sebab tu tengok ni, macam mana Allah Ta'ala jadikan bintang ada buruj-buruj tertentu, yang mana di sana bagi ahli falak astronomi dia boleh mencari arah mata angin, arah kiblat, macam-macam benda. Macam mana pula Allah Ta'ala jadikan bulan. Kalau kita disokong, tiba-tiba dicampak satu tempat, nak tahu ni berapa tarikh, tengok pula, ni bulan penuh 15 hari lah, apa gini-gini. Jadi semua ni memerlukan satu pergerakan dalam jiwa manusia yang dikatakan pergerakan nur al-wazriyah, nur akalan. Jadi kalau setakat tengok tanpa berfikir, tak jadi apa. Sebab tu lah panggil, cuba bila dia kata macam tu, cuba kita renung. Seorang-seorang guna sikit pemikiran. Berapa kita nak nilai aset mata yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu bila benda ni bernilai, macam kita majlis malam, dia mesti guna untuk bernilai. Sebab Allah Ta'ala nak tolak ke tempat yang bernilai. Mana? Di akhirat tersebut. Sebab tu hari ini kita cakap masalah pecah amanah. Maksud dia tak salah guna kuasa.
nak ini pecah mana hak ni tak betul penyelewengan dah. Kita sendiri banyak menyeleweng pada kita. Nah, cuba kita tanya diri kita. Nah, iman kita ni nak naik dengan meratik saja. Dah macam-macam saja. Di antara di sini kita gunakan mata untuk yang terbaik. Sebagai contoh, seorang isteri dah macam mana dia nak pahala tambahan. Dia nak tengok muka suami. Dengan tengok muka suami, tengok dengan ketaatan dia bagi. Allah, mujuklah aku ni boleh seorang suami. Dah, mujuklah aku ni ada orang yang jaga. Mujuklah. Pendek kata, bila dia tengok macam tu, dia bukan tahkir, bahkan dia takzim, membesarkan. Jadi yang ni pun, bila mana kita melihat benda ni dengan mentakzimkan, sebab bukan setakat melihat, tetapi di sana ada tanda-tanda yang menciptakan benda-benda yang tadi. Situ. Nah, sebab tu dengan pergerakan matahari orang boleh kira dah. Harta 20 tu nak jatuh hari apa tu orang boleh buat takwim dah. Nampak? Pasal buat ini perbuatan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdebat dengan Raja Namrud kata, anak uhi wa umi. Hei Ibrahim, kalau kamu kata Tuhan kamu boleh menghidupkan orang, boleh mematikan orang, aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Dia kita mau tengok ni, hak ni aku nak bagi hidup. Maka dia panggillah banduan yang sepatutnya dihukum bunuh. Dia tak tengok, hak ni aku nak bagi hidup, maka hari ni aku bebaskan dia. Maka dia hidup. Tak tahu dah Raja Namrud. Dah, baik hak ni aku nak mematikan dia. Dah, maka dia ambil dia baca mati tu. Betul tak? Aku ni boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Lalu berani senyum tengok dia. Dah, kalau raja bodoh. Rakyat bodoh. Nampak? Tak, kalau terani bodohnya rakyat tak ada apa. Baik, beginilah tu. Kalau kita bertekak cerita panjang tu sakit tekak habis hidup. Dia kata Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq ilal maghrib fa'ti biha minal maghrib. Dosa dia cakap banyaklah kamu. Dia kata Allah Ta'ala ni, hak kita saya kempen kamu duk mengajak, duk dakwah, dia bawa naik matahari daripada masyriq timur pergi ke barat. Esok boleh tak sekali je tuan kuat naik sebelah barat. Wabuhitan lagi kata, maka tercengang-cengang orang yang engkar. Jadi maknanya kalau kita tengok dengan tidak tafakur, tak ada apa. Waktu tu tengok kita sama taraf dengan yang lain. Haiwan baik, tak orang bukan Islam baik, sama. Tapi kalau kita tengok dengan tafakur, penuh dah. Kenapa sampai orang matahari ada vitamin juga percaya. Dah, tu kenapa begini-begini? Maka di sana akan menemui satu titik kehaibatan Allah. Situ. Baik. Supaya berdalil engkau dengan dia, dengan langit baik, matahari baik, atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Di sanalah kita berdalil. Sebab itu jenis dalil, jenis hujah ini, jenis kita manusia. Dan hujah ini memang agama kita ajar, dia berguna sejak dunia sampai ke akhirat. Dah, ni tanah ni hak siapa ni? Dah ada tuan dia. Dah kita pun nak tak boleh. Pasal tuan dia boleh berhujah. Tanah ni hak saya, cuba tengok geran tanah nama siapa. Nampak? Tu nombor IC nama siapa. Pendek kata, bila hujah tu memiliki kepada dia, dia berhak. Nah, kita masuk dalam bawah kubur pun, dia berhujah juga dengan muka nanti. Nampak? Pendek kata, hujah-hujah ni bakal berguna di dunia sampai di akhirat. Nah, sebab itulah berdalil mesti dah datang daripada berhujah. Sebab tu bila kita tengok dan kita istidlal, mencari suatu petunjuk daripada ya Allah, aku ni dalamkan jenis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pendek kata, kita berdalil. Macam mana kita, ya Allah, bagi ni kau angkatkan matahari, ya Allah. Buatkan kis biji matahari, ya Allah. Bila mana kau angkatkan, dah sekerat dunia cerah, ya Allah. Dah tidak ada siapa yang keliru nak jalan tu. Ya Allah, kalau macam mana matahari itu bercerah sekat dunia,
tolonglah bagi kepada aku satu petunjuk ya Allah yang menyebabkan aku cuma nak jalan ke muka bumi. Ya Allah, hari ni aku nak jalan, susunkanlah aku tempat yang elok, dan ataklah tangan aku pegang benda-benda yang elok, dan berikan kepada aku satu peraturan nak tengok benda-benda yang elok. Jadi ni semua dia bagi datang daripada hati yang kita sentiasa ajar, asuh hati tu supaya tafakkur. Itu sebagai contoh ahli perniagaan. Orang yang kreatif kita kata, tengok kita pergi ke pantai, tengok kulit sipu, tengok kulit cengkerang, tengok kita tengok si kulit sipu, nampak sipu, kita tak nampak apa. Baik, bagi orang yang kreatif, dia tengok kulit sipu, dia nampak muka agung dulu situ. Kulit sipu ni kalau aku kutip ni, aku pelekat, aku buat benda ni, ni 50 ringgit je ni. Pasal apa? Pasal dia tengok dengan benda lain, angle lain daripada kita tengok. Kita pun tengok, dia pun tengok. Kita jalan tepi batas, tengok semua sama. Dia tengok dulu. Tapi orang yang ahli dia, ni tanah ni kalau aku beli ni, walaupun semua orang ni lagi 20 tahun duit ni, banyak kata itu cara-cara dia. Islam mai ajar cara-cara Islam. Mau tengoklah. Tapi bagi ada juga satu juzuk di hujung tu at-tafakkur. Ketika tu barulah kita rasa Allah ini nikmat mata. Maka sebab itulah kita nak rasa nikmat mata ketika mana kita tengok orang yang buta jatuh longkang. Nampak? Apa kata kalau nikmat itu hantari dulu. Kita tengok macam mana pergerakan orang yang tak dapat melihat. Waktu tu bayangkan apa kata kalau dia mari jumpa kita, pakcik, Allah sakit kaki, pakcik, jatuh longkang tak sah. Memang saya tak nampak, saya tak minta banyak lah. Boleh tak bagi mata pakcik kat saya ni 2 minggu. Pasal saya nak mengaji kitab penawar lagi. Dah kita tak orang lagi. Baik, boleh bagi tak? Dan saya lepas 2 minggu saya nak tengok dia kitab ni. Kita suami isteri memandang tak ada kuasa apa. Tak kuasa apa walaupun kita boleh tengok, boleh pegang. Dia kahwin. Dia tak pernah tengok muka isteri dia macam mana. Dia tak pernah tengok muka ibu dan ayah dia macam mana. Apa kata kalau dia nak jumpa kita, pakcik, abang, saya minta sikit lah dia sahabat tu macam sekali. Awak ni, saya nak pinjam mata pakcik 2 minggu. Dah lama dah saya kahwin, 20 tahun saya pun tak nak tengok muka isteri saya macam mana. Lalu pinjam sah mata tu saya nak kenal, lepas tu ambil duit. Berapa harga nak bayar? Ada orang kita kata dia sanggup sponsor saya. Siapa dia nak bagi? Siapa nak bagi? Seorang dah nak bagi. Walhal dia kata bukan nak ambil terus, dia nak pinjam 2 minggu kan. Nak kena rupa parah bini dia, nak kena rupa parah anak dia, nak kena rupa parah mak ayah dia. Lepas tu ambil balik lah. Nampak? Lepas tu ambil balik. Ni bukan cerita kasih selamat. Tak jelek jadi buta. Nampak? Itu bukan cerita tu. Nampak? Ada pasal-pasal kufur nikmat ni. Bila ambil dalam cucuk mata, apa cerita tu? Nampak? Jadi ni nak ceritanya baru kita boleh nilai ya Allah. Berapa RM nak letak di sebelah itu hamil. Nampak? Sebab tu bila kita salah guna, kalau orang lah, kalau orang, tapi tak ada Allah Ta'ala ni Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Mannan dia boleh bagi. Kalau orang lah, kalau dia bagi pada kita, tengok kita ni nak gerai, susah, Allah tak apa nak pakciknya orang selesai. Tu kereta saya bawa garaj tu ada 4 biji. Pakcik pilih lah nak yang mana, ambil saya nak bagi je. Roket semua bayar, semua tak ada hutang ambil. Baik, kita ambil kereta tu. Kereta hak mahal 450,000 kita ambil, kita buat besi, kita batu lalu. Terjun ke dalam longkang, belah anak itik, anak ayam orang. Jatuh dalam kamar. Orang yang bagi kereta kita tengok ke mana. Ni padan nak dia buruk pun tak erti nak tekan kereta. Padan lah selama kali nak dia buruk dia bagi. Pasal kau tak pandai, main balik. Dan tarik balik tak tu hampir yang lagi. Tapi Allah Ta'ala dah bernilainya benda yang besar macam mana pun
Bila kita salah guna, tak ada dia tadi. Nah, tapi ingatlah, dia bagi, bukan bagi free. Dia akhirat isu-isu Allah Ta'ala nak kutip tanya dia. Tus'alunna yawma idzin aku nak kutip tanya pada hari itu semua nikmat yang aku berikan kepada kamu. Kena tengok balik. Jadi maknanya baru kita boleh nilai betapa besarnya nikmat mata baik. Dan setengah daripada melihat akan Al-Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Ini kadang-kadang cuba tengok, bila Allah Ta'ala tarik benda ni, tempat-tempat orang menuntut ilmu, fuqara wal masakin, usah kita nak tengok, nak lemparkan pandangan di hujung ekor mata pun kita buat tak hati. Wrong kita. Nampak? Sombong kita. Pak laku kematian tak lepas yang belajar tahfiz juga bila berhati. Nampak? Mana kawan kita selama ni? Kawan yang kita tengok muka yang kita kenal tu, cuba kita tulis list senarai hidup kita. Berapa orang kawan kita yang kita berkenalan? Maksud berkenalan makna kita tengok dia tengok kita, jumpa tepi jalan kita kenal, jumpa kat mana pun kita kenal. Baik, cuba kita list senarai. Malam ni sebelum tidur baca nama satu-satu. Ni Mamat bin Juni, ni Sa'adah bin Zaman. Ni baca semua. Kalau aku mati pok-pok ni nak mana nak baca Quran dah. Nampak? Kalau aku mati ni nama kita. Kau tak ada pasal-pasal dia nak buat satu hari nak mati dah. Tapi aku tak tengok boleh pun dengan pandangan rahmat. Aku tak tengok pun boleh pun dengan pandangan kasih sayang. Tapi ni duit minyak aku belanja kawan-kawan. Duit makan masuk restoran aku belanja. Baik, kalau aku mati berapa biji mulut nak baca Quran ni aku kenal ni. Kalau tak kenal dia sakit orang. Nampak? Itu barulah kita boleh tafakur mana yang sebenar, mana tidak sebenar. Nampak? Itu dia. Baik. Kemudian dan setengah daripadanya dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Pendek kata, sebahagian kalau nikmat duniawi kita nak melihat kepada perusahaan, perniagaan kita. Kita ahli perniagaan, nak tengoklah perniagaan kita. Kita ahli pertanian, kita ahli penternakan, kita ahli pekerjaan. Nak tengok kita punya bidang juga. Baik, kalau setakat tengok bagi maju setakat tu, berhenti setakat dunia. Kalau setakat tengok bagaimana, ya Allah, kau takdir dengan aku, ya Allah, beri soal perniagaan. Aku nak baca kitab tak berhenti. Nak baca Quran pun tak cukup cari makan dan juga aku. Baik, sebanyak mana kata aku, ya Allah, ambil balik aku, serah balik kepadamu, ya Allah, aku menaikkan untuk agamamu, ya Allah. Ketika tu, walau kita tengok sekeping kertas, walau kita tengok satu tanda tangan, maka itu dikatakan tengok untuk akhirat. Tengok untuk akhirat. Sebab tu kita tengok, tuan ni umur 80 nak meninggal ni. Ya, saya meninggal bukan untuk saya. Kalau saya untuk saya tak anak makan banyak apa. Kalau untuk anak-anak saya silap. Pasal dia puas semua boleh kerja. Saya meninggal untuk satu masjid. Sebanyak mana keuntungan ni, saya nak tengok masjid berjaya. Ni saya meninggal untuk satu mahat tahfiz. Ni saya meninggal untuk satu pondok. Pendek kata, kita ada matlamat. Benda yang kita tengok tu tiap-tiap hari, sebenarnya itulah sumber pahala. Sebab tu kita dengar ada pahala. Ini pahala dosa kena ada. Baik. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Itu maksud kita sebab yang haram ini sebenarnya satu kerosakan. Tiap-tiap benda yang halal di sana ada manfaat kepada kita manusia. Dan tiap-tiap benda yang haram, walaupun kita suka, walaupun kita seronok,
maka di sana ada benda yang mudarat kepada kita. Nah, sebab tu bila mata ni khasiat dia besar, dah Allah Ta'ala nak bagi nikmat yang paling besar dalam syurga. Dah, sebab tu dia nak minta tolonglah dunia ni sabar sangat. Dah, sabar sangat. Dah, hanya beberapa seketika saja. Sebab tu bila tengok benda yang haram, mana benda yang akan menghalang kita daripada mendapatkan benda-benda yang besar di akhirat. Macam mana? Seperti melihat kepada perempuan yang lain daripada isterinya. Kita boleh tengok orang perempuan bukan isteri, tengok dengan syahwat dia balik. Nampak? Jadi mafhum mukhalafah. Sebaliknya, kalau kita tengok orang perempuan biasa itu haram, berdosa, dah. Kalau tengok isteri kita, boleh pahala lah pula. Benda lah itu ya. Jadi kata benda ni benda mudah. Pahala dosa ni seolah-olah duduk di ujung kaki ya. Benda terkuih lebih tu. Nah, benda tersentuh lebih tu ya. Baik. Dan saya dah hamba tak ada lah ni. Baik. Perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya, dah kita tengok orang yang tak boleh kita jadikan isteri. Dah, kaedah kitanya dah ma yahrumu al-istimta'u bihi fa yahrumu an-nazar ilaihi bi syahwati. Itu kaedah. Dah, tiap-tiap perkara yang haram kita puaskan nafsu dengan dia. Dah, tiap-tiap perkara yang haram kita puaskan nafsu dengan dia, maka haramlah kita melihatnya dengan nafsu. Dah. Benda tu tak boleh. Dah, tak boleh kita memuaskan nafsu dengan dia. Maka bila kita tengok dengan nafsu, maka haram. Tak kira bukan perempuan, tengoklah benda apa benda pun, haiwan ke apa tak kira. Nampak? Jadi maknanya Allah Ta'ala nak minta sabar. Dah. Bila mana seorang lelaki menjadi suami kepada seorang perempuan, bila mana seorang perempuan menjadi isteri kepada seorang lelaki, dia kata itulah yang terbaik dalam hidup dia. Dah. Allah Ta'ala bagi ni, inilah yang terbaik. Kena terima itu. Baru dia panggil, dan kita ada sifat kekuatan dalaman yang dikatakan qanaah. Dia panggil, dah batu penghalang tu dinding tu kuat. Kalau tidak, memang dia orang tak. Baik, seperti melihat akan yang muda belia, haram juga. Maksud muda belia ni siapa? Bukan nama orang, iaitu kanak-kanak lelaki. Yang mana masih belum ada janggut, ada misal yang memiliki rupa parah yang segar. Ini takut tengok. Lepas tu benda ni tidak kata siapa lah. Jadi kata nafsu syahwat dia tak ada siapa. Tidak ada, saya tak boleh, saya orang tak ada jawab itu benda ni. Benda kata haram, haram kata haram. Maka sebab itu ketika mana Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, ketika mana dia dah sampai ke taraf mujahadah dia yang tinggi sangat dalam maqam ubudiyah dia, tiba-tiba dah segumpal awan yang berwarna hitam payung, dan di sana dia dengar satu suara, wahai Abdul Qadir, qad ahlaltu laka bima haramtu alaik. Bunyi suara tu bila mana dia dah semayang tahajud kuat, puasa kuat, boleh jaga halal haram, boleh semua hebat kat sana-sana wali khutub. Sampai ke satu peringkat ketika mana dia isytiharkan, declarekan diri dia ni, dia beritahu qadamayya ala raqabatil awliya. Dia habaq di Jinan, di Iraq. Dia kata begitu. Abi Syu'aib Al-Maryan duduk di Maghribi, tengah duduk mengajar, 12,000 orang murid sedang mencatat kalam dia. Bila Syekh Abdul Qadir isytiharkan itu, dia pun tunduk. Sami'na wa ata'na ya sayyidi. Kami dengar, bahkan kami taat, wahai ketua kami. Tinggi maqam Syekh Abdul Qadir. Baik. Tiba-tiba bila situ kedudukan dia, awan hitam dia pun tengok. Tiba-tiba keluarlah al-hatif samawiyah, satu suara daripada langit. Syekh Abdul Qadir, qad ahlaltu laka bima haramtu alaihi. Bila hang dah sampai tadi, maka hari ini aku halalkan kepada hang, kepada kamu,
benda-benda yang sebelumnya aku haramkan kepada kamu. Nampak? Jadi dia pun bila tengok dia pun kata uskut ayyuhal la'in fa'alaika la'natullah. Diamlah wahai setan. Hang ni makhluk yang kena laknat. Dah. Lepas tu terbit lagi surah. Qad najauta bima alimta. Syekh Abdul Qadir, betul sungguh aku ni setan. Sesungguhnya hang terlepas daripada gangguan aku dengan ilmu yang ada di dalam. Itu pun dia nak sesatkan. Syekh Abdul Qadir jawab lagi. La yanqizuni wa ma yanqizuni illallah. Dia pun kata la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang melepaskan aku, tidak ada yang menyelamatkan aku melainkan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Cuba tengok. Jadi dalam saat itu maka syaitan kata, sebenarnya sebelum daripada kamu aku telah menyesatkan lebih 12,000 orang yang duduk dalam Diwanul Awliya bertukar kepada Diwanul Zanadiqah. Orang-orang wali yang hebat bila sampai peringkat ini dicoba, banyak mereka tergelincir. Sebab tu ketika mana Syekh Abdul Qadir lawan dia balik, tengok awan tu, dia kata hang terlepas sebab ilmu hang banyak. Dengan ilmu lah menyebabkan hang terselamat. Kalau Syekh Abdul Qadir saja, rosaklah dia. Nampak kan? Tak tahu tak apa. Aku alim sudah. Nampak? Punuh jahanam dia. Dia kata dah. Bukan ilmu yang menyelamatkan aku. Bukan ilmu aku yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan aku adalah Allah. Kata oleh setan sebelum Syekh Abdul Qadir beribu-ribu orang aku sesatkan. Maka sebab itulah takut-takut kita mengaji meratik turun putih. Dia dah sudah. Nampak? Dia boleh lari macam-macam. Gangguan-gangguan sebab kita ni orang yang berjalan. Sebab itulah wa minal lutfillah wa karami. Sebahagian daripada lemah lembut yang Allah Ta'ala dengan kita dan kasih sayang Allah Ta'ala kita, dia tutup pandangan kita daripada pandangan hakikat. Pandangan mata, pandangan hati Tuhan tak tutup. Pandangan hati ni mana kita tak nampak, kita nampak setakat zahir. Kalau kita nampak sungguh, tak menyebabkan kita nak makan, tak boleh. Nak jalan, tengok ayam, kita boleh tahu ayam ni main daripada mana. Tengok ikan, kita nak suap dalam mulut, kita nampak dah setitih bagi ikan ni main ke mana. Benda ikan elok kata elok. Kita nak makan pisang, nampak dah pisang ni siapa tanam, benda curi ke mana. Menyebabkan kalau Allah Ta'ala buka semua ni pada kita dan kita nak kasyah tangan, kita nak bergerak pada diri sendiri. Maka sebab itu diberikan kepada kita syariat. Tengoklah halal haram takat tu saja. Zahirnya halal, makan banyak-banyak tu. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Nampak? Hakikat tersebut bahat tu kalau reti Tuhan bagi untuk kita, bukan untuk orang ramai. Janganlah baik-baik rahsia Tuhan. Situ. Maka sebab itu katanya, antaranya bila kita memandang, kita mula melatih pandangan kita. Kita tengok bukan tengok begitu saja, bahkan kita tengok nak bertafakur, nak bertadabbur. Ketika itu tengok kita ni ada aura kita. Tengok kita ni ada peningkatan dalam ibadah. Baik. Dan seperti melihat kepada aurat laki-laki, sama-sama laki-laki kita tengok aurat. Dan aurat ni dalam bab nikah kahwin dia bagi ma yajibu satruhu wa yahrumu an-nazaru ilaih. Benda yang wajib ditutup dan haram kita tengok kalau orang tak tutup. Hak dia tu dia lah kita. Situ. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Artinya, sabda olehmu hai Rasulullah Muhammad, tolong bercakap sikit, bercerita sikit. Bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Apa maksud pejam-pejam itu? Maksud pejam ni dua makna. Yang pertama, pelihara. Benda tu tak boleh tengok. Tak boleh tengok bukan kita tak mau tengok. Bukan ketua kampung kata jangan tengok. Bukan undang-undang buat konon jenayah tak boleh tengok. Tak boleh tengok pasal Allah tak bagi. Kita letak satu benda besar. Aku nak tengok sana, tapi tak payah, Allah Ta'ala tak bagi. Baik, kalau itu kita jaga. Istilahnya pejam. Jagakan kita ni daripada tengok benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Kalau begitu, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Ketika tu dia jaga mata mereka. Sebab apa? Sebab asalnya Allah Ta'ala tak bagi. Bukan kita tak mau tengok. Siapa tak mau tengok benda sonok-sonok. Sebab kita ni memang sifat kita ni, bila sebut kita nak tengok, semua memang kita nak tengok pula lebih. Sebagai contoh lah, kita kata orang minat baik tausud lawan tinggi. Kita pipi terus sembang-sembang, ada gambar, tu gambar baik tausud. Kawan kita dengar, tengok di gambar ya. Tak gerak. Aku tengok dia tumbuh dalam TV. Dia gerak. Kawan lain tak tahu, tengok dalam TV ya. Aku tengok tu, dia lawan ni gelanggang, bayar tiket tu masuk tengok. Kawan lain pula, tengok gelanggang lah. Aku tengok dekat, aku boleh salam dia. Kawan lain pula, takat boleh salam, aku bukan takat salam, perlu peluh habis dia ni. Nampak? Macam tu sifat manusia ni, dia nak lebih. Maka sebab tu dia akhirat isi Allah Ta'ala bagi, hei manusia, inilah penamat yang nak tengok. Kenapa? Tengok kepada zat Allah. Habis. Itulah yang kata ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara bi balil bashar. Tengok kepada benda zat yang mana mata tak pernah melihat sama sekali sebelum. Kalau nak tengok sedap, inilah yang paling sedap. Nak tengok hebat, inilah yang paling hebat. Nak tengok kuat, inilah yang paling kuat. Nak tengok apa, semua duduk berhimpun situ. Kalau nak dengar pula, yang paling seronok duduk situ. Dan akalan kita sendiri tak pernah dapat membayangkan kehebatan yang bakal kita tengok, yang zat Allah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata, sabar. Kalau hang tengok benda ni, benda lekeh, benda tak elok, benda haram, menyebabkan di akhirat itu benda elok aku tak bagi. Pilih antara dua. Pilih antara dua. Mu nak upah la ke nak pahala? Kalau nak upah la ambil tengok lah. Pahala aku tak bagi lah. Tapi kalau nak pahala, sabar satu dunia. Sabar lepas tu insya-Allah dapat upah lah. Dia kata dia, maka orang-orang yang beriman, dia pejam bukan kerana dia ada, kerana dia kuasa ini adalah arahan daripada Allah. Baik, maka sebab itulah sebelum pengajian di sini kita kena kuat di sudut aqidah, di sudut syariat, barulah main hakikat dibina dengan penuh kehebatan. Pasal apa? Pasal tapak bagi aqidah sudah kuat. Binaan kepada syariat dah kuat, maka bila main hakikat nak menghiasi tapak tadi, nak menghiasi binaan tadi. Itu. Baik. Nescaya memelihara akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dia. Orang yang beriman dia jaga. Dia jaga. Baik. Dan yang demikian itu, yakni memelihara tadi,
lebih baik bagi mereka itu. Maknanya siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, supaya aku dapat mengingatimu ya Allah, supaya aku dapat beribadatmu kepadamu ya Allah, supaya aku dapat buat yang terbaik. Bantulah aku ya Allah. Tak elakkan. Sebab apa? Sebab kita tak ada apa-apa. La haula wa la quwata. Maka sebab itu bila kita nak buat amal ibadat pun kita minta pertolongan. Wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan sabar dan untuk sembahyang. Dan mata kita pun macam tu juga, kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Baik, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan yang batin, yang tersembunyi, yakni di sisi kita. Kita rasa tak ada benda lah, ni lah yang paling sembunyi. Siapa lagi orang kata, ini aku nak cakap rahsia dengan nampak orang. Dah, rahsia kok mana dah kita sebut, tak ada rahsia lah. Nampak? Situ. Baik. Yang mengerjakan mereka itu akan dia, akan sesuatu yang batin, semacam dengan zahirnya. Sebab apa? Sebab tidak ada yang tersembunyi. Innallaha khabirun bima yasnaun. Baik. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya, atas perbuatan yang mereka itu buat. Baik. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dalam ayat kita baca qul lil mu'minin ini, dah ada beberapa mau'izah, ada beberapa tahdid, dah ada beberapa inzar. Baik. Maka ada pun mengajar Adam, maka firman-Nya, nah, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mereka itu. Jaga Adam. Nah, maksud jaga Adam, ayat Quran ini Nabi pesan kepada Allah Ta'ala pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jaga Adam, kita pergi rumah orang, mata kita tu tunduk sikit. Dah, jangan mata kita lihat macam Mak Jawa dia ni dah. Wah, kiri kanan. Dah, baru masuk sehari ya rumah kawan tu, keluar boleh cerita semua, kabinet main mana, cawat import mana, kapet beli mana, dia tengok habis dia bagi. Nampak? Jadi dia siasat habis. Dah, jaga. Dah, tundukkan pandangan mata kita, lembutkan pandangan mata kita. Dah, jangan lihat paling sana paling sini. Dah, kita mengaji, dah ngadap tepi, tengok kita, ya Allah, kita nak terkis ni, nak tumpu, nak khusyuk ni, pasal kita nak. Ketika tu boleh ni dah, sampai-sampai kita mengisah nak ni tak apa lah. Dah, kena tempat masjid tepi jalan, nak mengaji luar di balai tak dah. Sambil mengaji kereta lintas bercam nombor pelit mereka mana. Nampak, tengok habis. Benar. Dengan ilmu tak boleh macam mana? Pasal apa? Pasal tak ada. Sebab tu bila ada ni, dia cepat. Sebagai contoh lah. Dah. Pasal apa kita baca kitab, kita payah dapat. Ustaz, anak ni payah tak ni, nak ingat pun. Dah. Tapi dah, kitab mengaji satu muka surat, payah dapat. Tengok 4 kali tengok, tak apa masuk. Tapi kalau baca surat cinta, 5 kancang sekali baca kan? Nah, sekali baca saja, 5 kancang. Nah, patut ambil onyok-onyok boleh sabar. Boleh hafal kalimah awal sampai habis. Nah, pasal apa? Pasal kita tengok penuh dengan tadabbur, penuh dengan minat, penuh dengan khusyuk dan penuh dengan harapan kita nak bagi. Semua tu contoh dengan orang belakang. Nah, tapi dah kita khusyuk, kita dapat. Macam tu juga. Bila kita tengok dengan khusyuk, dapat je. Nampak? Jadi dia suruh, nah, Adam ni tolong jaga pandangan. Dah, jangan paling sana, jangan paling sini. Dah, tengok sana, tengok sini. Dah, baik. Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Baik. Dan dengan ini perkataan. Dah, Allah Ta'ala kata, tolonglah berjalan. Maksudnya, tolong jaga. Jangan tengok orang itu. Bukan tak lagi. Dah.
pasal nak bagi hebat di akhirat sampai cubaan semua tu baik. Lah. Menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berlaku baik. Allah nak berlaku baik. Saya mengaji dulu dah. Perlu cerita dia buat cerita. Sangat cerita riwayat aku mana Allah Ta'ala. Dia kata ada seorang ulama, dia duduk mengajar di mihrab. Nah, bila mengajar di mihrab, ulama duduk. Tiba-tiba masuk seorang perempuan. Segak perempuan ni sampai orang dah hak tengok kitab ni bau wangi tu kena tengok dia. Bila perempuan ni masuk, Tok Guru mengajak kat mihrab, tepi ada bilik. Bilik tempat dia semayang sunat, tempat dia mati. Maka perempuan ni masuk dalam bilik. Tok Guru ni pun masuk dalam bilik. Dua lama anak murid pakai penimpa lah. Sudah. Dah. Lepas tu seorang dah lama tak tahu buat mana ni. Nak seorang duk keluar. Tu. Sampai habis atas balai atas sirah. Tinggal seorang nak murid. Dia pun fikir sabar-sabar. Akhirnya dia turun, dia pergi ambil ayat 2 bali. Ambil ayat 2 bali, dia letak depan muka pintu bilik tu urut. Duduk dalam tu urut keluar. Tengok ayat ada 2 bali. Kerajaan lain semua tak ada apa-apa. Tinggal seorang ni yang duduk ni. Dia kata, mana piang lain? Tak tahu tu. Dia kata turun surau ke? Dah, awak? Saya nak turun. Pasal kau turun ada lagi, turun tak turun ni. Baik. Dah ni ayat ni apa ni? Dah ayat ni untuk turun nak balik jenuh. Dah. Dia pun panggil anak murid dia. Dah, panggil. Dia tahu. Dia buka bilik, tengok tak ada apa. Kosong dalam bilik. Dan bilik tu memang tak ada pintu satu. Mihrab. Dah. Dia kata dia kata hati dah. Dunia dalam nak benar. Dia kata dah. Dunia yang datang mencoba. Dah. Sebab apa? Nak coba siapa di kalangan anak murid ni ada sidqun ma'asyih. Tapi Tok Guru tu lah, bukan saya tuan-tuan. Tok Guru tu. Jangan pula lagi Tok Guru pernah sama besar. Tak apa, jangan. Dah. Nak cerita dia dicoba. Kata dia Tok Guru tu, kalau hati hang macam ni, hang seorang boleh ambil ilmu aku. Awak seorang ni boleh ambil ilmu aku. Sebab apa? Sebab tak ada benda lain dalam hati. Khusyuk tumpuan. Macam ni juga. Kita mengaji boleh tengok betul renung ayat Quran betul. Dia boleh lah. Masalah dia dah. Satu TV 10 area. Nampak? 10 channel. Dah hati kita nak khusyuk apa lah. Satu TV nya dah TV yang sama. Mak nak tengok drama bersiri. Pak nak tengok Tomo Isya. Anak nak tengok bola. Dah. Kak nak tengok Pak. Gambar dia kocok lagi. Nampak? Tu. Itu juga bila mata kita tengok situ, hati kita tumpu situ. Saya boleh. Maka sebab tu bila kita baca tasyahud akhir, dah. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat kita angkat jari kelima. Sunat kita tengok dada. Hak sunat tengok tempat sujud dan tarik mai tengok dan sujud. Dah. Sunat hati kita buat pengakuan. Dah. Kata Allah Esa. Nampak? Sebab apa? Sebab nak bagi tumpu. Sebab tu bila mata kita tak tumpu, tengok sana, tengok sini, dah hati kita itu. Maka sebab tu iza khasha'al 'abdu sakatan jawarih. Apabila seorang hamba ni dia khasyuk, maka dah tu anggota dia akan dekat. Mudah. Bila tengok orang sembahyang, sak dia paling itu, sak dia paling pakai tak apa. Area besar pun dia nampak. Jadi dalam bab ni pun Allah Ta'ala kata dia nak ajar adab. Kita jagalah pandangan mata kita. Baik. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Kalau begitu, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Sini cepat nak. Dah, kita tak tengok tu. Awak tak tengok. Tak termatang tu lampu ni. Setiap mata hilang. Tak jadi lah tu.
Nampak? Awal tak tengok, memang nak, tapi Tuhan tak bagi jalan awak. Memang nak, tapi Allah tak bagi. Tak ada Allah nak datang macam mana. Nampak? Tak. Dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai kalau tiada memelihara. Dan jika tiada, yang tiada memelihara matanya, maka akhlak dia tak elok. Jadi orang yang mengaji yang ni Syekh Abdul Qadir ni, pengarang kita, dia nak bentuk mula-mula sekali, dia kata, tolong jaga mata. Maksudnya bila kita pergi rumah kawan kita bersembang, kita kena mengadap, kita tengok muka dia tengok muka kita. Dah, tu orang tentu kata lagi tu, kalau dia sembang tak tengok muka, ini ada benda ni. Nampak? Tu. Apa kata bila kita jumpa dia, kita bercakap dia pandai muka. Mulut cakap, muka dia tak mau tengok muka kita. Ada benda tak elok ni. Nampak? Akhlak tu. Bila kata ni ayat ni dia ajak kita begitu. Baik. Kemudian dan patut ia dimurkai dan disiksa. Setiap mana dia kena selayaknya pasal penyalahguna nikmat. Situ penyalahguna nikmat. Berada kuliah dah. Kemarin dia baca kita ikan gitu. Sebab kita tu berat, tapi berat bergantung pada pengolahan. Kita ni sebenarnya duduk di tengah-tengah antara keadilan Allah dan juga kurniaan Allah. Kita duduk di tengah-tengah. Tidak. Sebab itulah tidak ada dosa yang kecil apabila kita melihat kepada keadilan Allah, dan tidak ada ibadat yang besar apabila kita melihat kepada kurniaan Allah. La saghirata idza qabalaka 'adluk, wala kabirata idza qabalaka fadluk. Kata oleh tu hikam, tidak ada benda yang kecil apabila kamu melihat kepada keadilan Allah. Bila Allah Ta'ala nak kutip siasat kita, sekecil mana pun akan dikeluarkan dalam kata saja pembentangan di akhirat isu. Kita jangan berasa lekeh. Sebab bila Allah Ta'ala nak bongkarkan benda tu, siapa pun tak boleh sembunyi. Dan tidak ada benda yang besar. Kita jangan berasa kalau ibadat kita ni hebat dah, tahajud kita ni, zikir tak ada, apabila kita melihat kepada kurnia Allah. Sebab apa? Sebab kita dapat syurga, dapat semua ni ialah dengan rahmat Allah. Kalau Allah Ta'ala cabut rahmat ni, tak usah pernah. Baik, apa nak beritahu? Nak beritahu kita manusia duduk di antara keadilan Allah dan kurnia Allah. Maka bila kita berasa macam ni, barulah kita bila duduk dalam keadaan yang stabil. Maka sebab itulah kita kata kita duduk antara dua maqam, al-khawf dan al-raja. Maka di sini, pandangan mata kita ni duduk antara dua, antara nak boleh pahala, antara nak boleh azab. Pilihlah ke mana. Nampak? Kalau kita buat cara nak boleh pahala, banyaklah pahala masuk itu. Kalau kita buat cara nak boleh dosa, dosa lah betul jawapannya. Sebab tu bila kena dosa, kena pahala, benda ni kita kena harap rahmat Allah. Jangan sampai kita berputus asa. Apabila saya ni hampir setiap lah tutup pakai pernah sekubus tak menjadi juga. Dan kata macam mana kita bukan maksud. Maka sebab itu fastaghfirullah, kita kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nampak? Tak boleh ni Ustaz, saya bukan tak mau kerja, tempat kerja saya lah perempuan tak tutup aurat lah, bocah melalui Islam, bukan Islam lah, masa tersebut kita pun disyariatkan. Nampak? Pasal apa kita nak berusaha? Tentu kita akan jadi hebat. Kita ada Allah, kita boleh minta ampun. Sebab tu kata Imam Ghazali, nak tahu benda tu elok tak elok, tengok di sudut syariat. Maksudnya kita kerja tu kita boleh sembahyang atau tak boleh sembahyang? Jawabnya boleh. Kita yang malam kita merasa nak jadi wali cepat, itu masalah kita. Jalan tunggu kau ke mana, bawa orang, dia bukan itu.
Sebab pandangan ni dia melibatkan dengan perasaan. Nah, sebab tu mula-mula kita kena jaga. Dia suruh tunduk, dia suruh pejam. InsyaAllah lepas tu Allah Ta'ala akan jaga. Nampak? Baik. Dan ada pun memberitahu, maka firman-Nya, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Maksudnya menambahkan keimanan. Dan maka sebab tu kita tengok dah orang buta dengan orang yang peka, dah mana ada nampak ada jadi awal alim. Nah, biasanya ulama ada buta, tapi ulama tak ada peka dan bisu. Sebab apa? Sebab dah mata ni lah pandangannya banyak memberi kesan di hati. Dah banyak memberi kesan di hati ialah pandangan daripada mata. Kalau gitu, baik. Kalau gitu, dah ayat nak beritahu, dah dia nak beritahu kepada kita dengan kita jaga pelihara mata ni, maka akan membersihkan dan menambahkan keimanan kepada Allah. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Nah, asbab paling besar situ. Nah, kita ni sebab terhijab. Satu dosa kita buat, satu titik hitam, qutratus sauda dia panggil. Dua dosa kita buat, dua titik hitam. Nah, walaupun kain putih sebidang, bila kita ada titik. Nah, macam mana cerita ibu-ibu, kakak-kakak zaman-zaman dulu, dia buat bedak sejuk. Bedak sejuk ni dah orang titik dengan daun pisang. Nampak? Apa kata kalau bedak sejuk yang warna putih kita tukar warna hitam. Nah, macam tu titik walaupun titik tu titik kecil, dan bila main dengan banyak ada juga. Nampak? Satu masa dulu waktu saya main di Pondok Pasar Tubuh, ada seorang engineer dari Korea. Dia masuk Islam. Nah, tapi oleh kerana dia banyak baca buku, dan saya dapati buku yang dia baca banyak buku-buku yang pelik-pelik yang boleh merosakkan. Nah, pengarang tu bayar, jadi saya beri nasihat dia pilih buku-buku lain lah. Jadi antaranya dia berfikir tentang dosa besar, dosa kecil. Bila mana saya duduk bawah pondok bersama-sama dia kata dalam Islam ni dah Tuhan Allah kata ada dosa besar, dosa kecil. Bagi saya dia kata dosa kecil ni dosa yang tak ada apa-apa, tak memberi kesan apa-apa. Sebab dia kata dia kecil tu, apa yang boleh buat. Dah dalam sembang tu dah depan pondok pokok nyung penuh dalam kawasan pondok. Dah dia pun ambil satu batu yang kecil macam pasir. Dah dia kata okey, so you tengok, dia kata ni dosa kecil. Dah dia ambil batu, dia balik. Dia kata you percaya boleh jumpa. Kecil pasir ni ambil balik. Dia kata ambil cari balik, boleh jumpa. Tak jumpa pun pasal dia kecil. Jadi kalau kita nak buat dosa kecil, dosa pegang, kita buat. Ni dosa besar. Kalau dia pegang buah nyok, dia balik. Dia tak hampir saya jumpa. Saya hanya jumpa pasal besar. Dia tu dia pelik-pelik semua. Lepas tu saya pegang tangan dia. Nak pegang tangan dia, pergi depan orang tu, ada ustaz nama tu, dia nak baiki repair orang dia. Dah saya ambil batu yang kecil, saya pegang tangan dia. Ni batu ni kecil-kecil. Itu aku. Dah, lepas tu saya pilih ni nampak. Batu ni kecil, tapi bila dia banyak, dia seluruh macam pasir. Waktu tu kebetulan orang baru main tuang pasir sebelum ni. Kebetulan orang main tuang pasir. Saya kata batu ni memang kecil, tapi kalau dah berimpun berjuta-juta, dia jadi macam ni. Dah, semua pasir ni batu besar ke kecil? Kecil, tapi main dengan banyak. Saya kata bangunan 4 tingkat orang boleh buat. Maknanya jangan melekeh. Benda apa pun dia main kecil. Dah, saya kata, you nak baca Quran, mana boleh baca Quran kalau you tak kena alif bata? Kecil dulu. Nak boleh cakap Arab, kena kecil dulu. Pendek kata, jangan kita mereka. Hak ni pun, dah, tak apa pun. Allah Tuhan tu Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Dia buat alasan tu pula. Nampak? Pendek kata, kalau benda tak boleh, aku jatuh juga. Istighfar kepada Allah. Mohonlah keampunan Allah. Situ. Baik.
dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Nah, maka sebab itulah bila pandangan kita positif, banyak benda-benda kebaikan kita akan buat. Maka sebab itu di antara cara nak membersihkan pandangan, melihat dengan tafakkur dan tadabbur. Dan adapun menakutkan maka firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Mana maksudnya? Barang yang mengejarkan kamu akan dia, dan seperti mengetahui ia akan zahirnya. Jadi kita nak sembunyi tak boleh. Kita faham itu. Nak sembunyi ke mana? Macam mana cerita seorang tu guru, dia beritahu pada anak murid, ni kamu 10 orang, ambil ayam ni seorang sekong, pisau seorang sebilah, pilih sebelah tempat yang tak ada siapa boleh tengok. Dah. Tak lagi pakai omel balik ayam, kita nak makan. Jadi anak murid pun ada yang sebelah atas pokok, ada yang terjun dalam sungai sebelah ayam. Dah, ikut tengok apa nak cerdik dia. Ada masuk dalam lubang, ada masuk dalam bilik. Semua pakai main, seorang saja main dalam keadaan tak sebelah ayam. Tu tanya, mu sebelah mana ni? Oh, saya sebelah atas pokok. Memang saya pastikan tak ada siapa lintas, saya sebelah. Hak ni dalam bilik, tutup pintu semua. Saya perlemah, dia perlemah, sama-sama sebelah. Hak ni saya tengok tak boleh, kena sebelah ayam, mati dia. Nampak? Hak ni saya nak buat macam depa juga tu, tapi saya pergi tak mana pun saya puasa. Ada yang tengok. Siapa dia? Allah. Tak apa. Hak ni yang ambil ayam makan. Hak ni seorang bagi. Hak ni seorang boleh bagi, hak ni tak apa dia. Tak apa nak cerdik dia. Sebab apa? Sebab nak pergi tempat mana pun tak boleh. Allah Ta'ala melihat. Sebab dia panggil akidah dah dibina. Bila faham di sini, memang kita nak. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu memang ajak kita buat jahat. Dan nak pula syabah pemuda. Nampak. Tapi maka sebab itulah Allah Ta'ala puji pokok muda Ashabul Kahfi. Pasal apa? Dan dia muda, hebat, dia sanggup untuk menyelamatkan iman. Kita sebab tu. Jadi maknanya dalam ayat ni Allah Ta'ala nak berikan benda yang menakutkan. Saudara kita mana pun aku putih tengok kata. Tak ada benda yang tersembunyi. Maka sebab itu bila akidah kita buat, kita dengar sini Allah Akbar. Baru dia panggil ada perasaan sayu, gerun dan sayang gitu. Baik. Maknanya kita gerun, kita sayu, kita sayang pada Allah ni benda elok. Orang bagi harta kat kita pun kita jaga elok. Ini kan pula Allah Ta'ala bagi biji mata. Tak ada satu kerajaan atas dunia boleh sedekah biji mata pada kita. Allah Ta'ala saja bagi. Free juga tak kena beli. Baik, jagalah dia. Baik. Maka selagi membalas dia Allah akan balasan. Balasan yang kita buat melalui mata tadi. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas dia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Baik. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Ini kita tengoklah di akhirat esok. Dan itulah hasil maksud benda apa yang kita buat di dunia, tempat kutip hasil di akhirat nanti. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kita lihat sama kita. Insyaallah mudah-mudahan kita sama dari depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Dilibatkan sama rezeki dan selamat pagi dan selamat kami untuk bisa sampai insyaallah. Allah subhanahu. Silakan Bapak dan Bapak untuk sarapan pagi.